Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program E-Belajar bagi subjek Matematik tingkatan 3, bab 7, Pelan dan Dongakkan. Bersama guru anda, Cikgu Masdura Bujal dari SPP Integrasi Selanda, Melaka. Kali ini kita akan belajar bab 7, tajuk Pelan dan Dongakkan. Standard kandungan 7.2, Pelan dan Dongakkan. Standard pembelajaran 7.2.2 mensintesis pelan dan dongakkan suatu objek dan melakar objek tersebut. Okey, bagaimanakah anda mensintesis pelan dan dongakkan suatu objek dan melakar objek tersebut? Okey, lukisan pelan dan dongakkan pada 4 sukuan yang dihubungkan antara satu dengan lain boleh digunakan untuk melakar bentuk 3 dimensi objek tersebut dengan mudah. Okey, sebelum ni awak diberi objek, betul? Dan diminta untuk melukis pelan dan dongakkan. Okey, dongakkan sisi dan juga dongakkan depan. Kali ini pula awak diberi dongakkan sisi, dongakkan depan dan juga pelan, dan awak diminta untuk melukis objek itu sendiri. Okey, mari kita lihat contoh semula. Raja di sebelah menunjukkan pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi bagi sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat. Suatu bongkar berbentuk kuboid telah dikeluarkan dari prisma tersebut. Lakar bentuk 3 dimensi prisma tersebut. Okey, kerja saya kat sini, kedudukan, okey, apa yang ditulis kat sini, kedudukan dongakkan sisi adalah di sukuan kedua, maka pandangan dongakkan sisi adalah dari arah kanan. Okey, dari arah kanan. Okey. Mari kita lihat ini. Yang ni awak dah belajar sebelum ni. Kita ada 4 sukuan. Okey, ni sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Sukuan pertama, okey. Okey, bila ada sukuan ni, 4 sukuan ni, saya bagi satu ayat lah kat sini. Saya duduk pining. Okey, saya duduk pining. Saya ni mewakili sisi. Duduk tu mewakili depan. Maksudnya dongakkan depan. Pining ni mewakili pelan. Pelan ialah pandangan atas. Okey? Okey, mari kita lihat soalan ni. Okey, kita ada dongakkan depan, dongakkan sisi dan juga dongakkan pelan. Okey. Dari sini kita tahu yang ni pandangan dari atas. Okey. Cuba kita gabungkan. Mari kita gabung. Okey, mari kita tengok langkah yang pertama. Lakarkan. Okay. Lakarkan ketiga-tiga unjuran ortogon yang diberi pada sata yang berkaitan dengan menggunakan ukuran sebenar. Okey, untuk tajuk ni memang apa-apa kena lukis mengikut ukuran sebenar. Permukaan yang bertanda 1, ni satu Roman ni, 2 dan juga 3 adalah permukaan bongkah kuboid. Okey, ini kan tadi gabungan kuboid dan prisma kan? Okey. So mari kita lihat yang ni. Yang ini kita tahu yang warna oranye ni ialah dongakkan sisi, yang warna biru ni dongakkan depan dan yang ni adalah warna hijau adalah pelan. Okey, mari kita tengok langkah kedua. Langkah kedua, unjurkan permukaan 1, 2 dan 3 supaya bertemu seperti rajah di bawah. Okey, maksudnya dia cantumkan permukaan kuboid tadi yang berwarna yang nombor 1, 2 dan juga 3 dicantumkan. Okey, dari situ kita tahulah mana yang lebihan itu. Mari kita lihat. Okay, kita lihat. Kita tengok nombor 1 ni. Yang nombor 1 ni kita ada nombor 1 dan ada bahagian kalau perasan ada L ni. L terbalik ni. L yang terbalik tu dekat sini lah. Okay. Saya try warnakan dulu. Sikit. Ini kalau saya warnakan dulu, saya lakarkan sikit. Warnakan dia. Okey, nanti awak akan nampak. Oh, di situ rupanya hal itu. Okey, dah ada lagi satu sampai sini lah.
Ini lama takut tercomot. Okey, kat sini awak dapat lihat ini adalah yang bahagian ni, yang kat belah kiri ni dekat langkah 1, yang ni L dia. Okey, ini yang ada pandangan, pelan awak akan nampak yang permukaan L tu berada di atas. Okey. Kita lihat pula bahagian nombor 2. Bahagian nombor 2 ialah dongakkan depan. Dongakkan depan ni pun ada L juga. Kalau kita pandang dari arah depan, memang L tu berada dekat mana yang kita nak warnakan tu. Okay. L tu akan berada di sini. L tu akan berada dekat sini lah. Ni untuk yang bahagian 2 iaitu dongakkan depan. Dia pun habis lagi ni, highlightkan dia supaya awak nampak L tu kat mana. Saya warnakan. Yang itulah dia. Ini yang bahagian kat sini ni. Ini. Ini kat sini ni L ni. Inilah kawasan L dia. Bila kita nak lukis objek tu. Okey. Okey. Yang dongakkan sisi, yang warna oranye, yang warna dongakkan sisi ni mana agaknya? Sisi dari arah sini lah. Okey. Sekejap, tak ada pula warna oranye kat sini. Okay. Sisi dari arah sini. So, yang warna oranye tu akan jadi kat sini lah. Dia akan jadi sinilah. Supaya tak oranye. So kalau awak tengok dari arah sini, yang ni ialah yang ni. Okey? Boleh? Okey, saya harap. Okey, next kita tengok yang lain. Next. Langkah 3, lakarkan objek dan labelkan bucu-bucu berkaitan dengan huruf dalam munjuran mengikut warna masing-masing. Okey, yang ini ialah part melabel lah. Okey, awak kena labelkan setiap bucu, setiap bahagian ikut warna sebelum ni tadi. Okey, dan seterusnya langkah 4, lengkapkan lakaran objek dengan melabelkan panjang sisi. Panjang sisi ni maksudnya setiap ni, macam contoh FA 2 cm, AB 3 cm, BC 2.5 cm, KL 1.5 cm. Okey, rajah yang dilukis, lakaran objek yang awak lukis ni adalah ukuran sebenar. Bukannya ukuran yang dikecilkan ke atau dibesarkan. Itu memang ukuran sebenar. Okey. Okey. Okey, boleh? Okey. Mari kita lihat contoh 10. Rajah di sebelah menunjukkan pelan, dongakkan depan dan dongakkan sisi bagi gabungan sebuah kuboid dan prisma tegak. Lakar bentuk 3 dimensi gabungan objek tersebut.
Okey, dia dah siap bagi awak dongakkan depan, dongakkan sisi dan juga pelan. Dia nak suruh awak lakarkan bentuk 3 dimensi objek tu. Okey, penyelesaian kat sini. Kedudukan dongakkan sisi adalah di sukuan pertama, maka pandangan dongakkan sisi adalah dari kiri ke kanan. Okey, so yang ni tadi konsep yang tadilah. Sama konsep ni macam tadi. Okey, maksudnya sini kiri ke kanan. Guna tadi saya S duduk ini. Maksudnya ini adalah pandangan sisi. Sukuan pertama adalah dongakkan sisi. Sukuan pertama adalah dongakkan sisi. Sukuan kedua adalah dongakkan depan dan sukuan ketiga adalah pelan. Okey, mari kita teruskan. Okey, langkah 1, lakarkan ketiga-tiga unjuran ortogon yang diberi pada strata yang berkaitan dengan menggunakan ukuran yang sebenar. Soalan ini mengandungi sudut 60 darjah pada permukaan berbentuk segitiga. Maka sudut 60 darjah mesti dibina dengan kaedah yang betul. Maksudnya awak kena ukur betul-betul lah guna compasses. Okey. Untuk yang ini, untuk sudut 60 darjah ni kena lukis betul-betul. Tahu kan macam nak lukis? Yang ni. Dah belajar dah. Pernah belajar kan sebelum ni. Okey. So kita lihat langkah 2. Ni dia dah gabungkan Okey, ni pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan pelan. Okey. Langkah 2, sambungkan bucu-bucu untuk menghasilkan objek gabungan. Labelkan bucu mengikut unjuran. Okey, jadi dia dah labelkan terus. Nampak A di mana, B dekat mana, G di mana, H di mana dan seterusnya. Okey, mari kita teruskan. Okey, langkah 3, lukis gabungan objek dengan ukuran yang tepat dan labelkan bucu dan panjang sisi. Okey, macam mana dia boleh terhasil ya? Lihat ya. Okey. Okey, awak nampak ini daripada yang langkah 2 tadi. Okey, nampak tak yang ni? Dia dah. Yang ni yang J, nampak? A, F, J, G, B. Okey, ni dia lukis balik. Nampak ni, dia lukis ke sini. Okey, dia lukis ke sini. Dia lukis yang ni, dia lukis balik. Yang berwarna pink ni, nampak tak dia landing? Dia landing dekat atas F, atas J dengan I. Okey. Yang ini stay lah kat belakang, bawah tu pelan. Dari situlah dia dapat menghasilkan bongkah yang di atas ni. Pastikan ada label dan juga ada panjang sisi. Okey. Ingat, setiap lukisan objek yang awak lukis adalah ukuran sebenar mengikut soalan. Okey. Okey, bagi mengukuhkan lagi pemahaman awak dalam subtopik ini, saya harap awak dapat mencuba latihan pengukuhan dari buku teks Uji Minda 7.2b nombor 1 dan nombor 2 muka surat 189. Semoga apa yang saya kongsikan kali ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.